Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bangun, tunjukkan kesyukuran kita atas Allah telah berikan kepada kita nikmat setelah kita tidur. Kita mati sebentar malam tadi dan kita bersyukur atas segala yang terjadi semalam. InsyaAllah kita perbaiki dan kita tambah baik dan semoga hari ini akan menjadi lebih baik daripada semalam insya-Allah. Hari ini seperti biasa 10 November kita bersiaran secara langsung 7 Jamadil Awal daripada TV Al-Hijrah insya-Allah. Dan pagi ini dalam Assalamualaikum semua para penonton. Pagi-pagi ini betapa bersyukurnya alhamdulillah berbesar hatinya dapat bertemu dengan para penonton di kaca TV dan insya-Allah sebenarnya Allah yang gerakkan hati-hati. Ada yang baru balik daripada solat, ada yang baru lepas mengaji, ada yang baru lepas wirid, ada yang baru nak cari sarapan, ada yang baru nak buka tudung, ada dah ada sarapan ke belum kan. InsyaAllah pagi ni kita nak cerita berkenaan dengan dalam Assalamualaikum subuh ni batu licin. Gapo dia lah batu licin ni kan. Batu licin takut tergelincir, boleh ke gitu? InsyaAllah pagi ni kita akan bersama dengan sahabat saya di studio iaitu kita punya tetamu hari ini Salimah Habibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaAllah Salimah, dan seperti biasa yang akan memandu perbincangan kita insyaAllah pastinya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah, tapi beliau di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Walaupun Ustaz berada jauh tapi rasa dekat je. Dekat lah. Alhamdulillah. Rasa duduk sebelah juga. Kau tengok kat kaca TV duduk sebelah kan? Dekat di hati, dekat di hati. Allahu Akbar insya-Allah. Okey, jadi Ustaz bila cerita pasal batu licin, gapo dia lah batu licin ni Ustaz? Tapi kalau kita tengok istilah batu licin ni bolehlah kita perjelaskan sebentar lagi. Dan Ustaz kalau kita tengok tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi apa maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Dan apa maksud batu licin? Adakah batu licin ini adalah perkara yang bila kita dah buat baik itu kita ungkit-ungkit kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Terima kasih Mi. Terima kasih juga Ustazah Sal pada pagi ini menemani kita di Assalam Subuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang disebut oleh Emi tadi, memang benarlah Nabi sebut al-yadul ulya khairum min al-yadus sufla wabda biman ta'ud. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita melihat daripada apa yang disebutkan, diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dengan jelas kepada kita bahawa mereka yang memulakan untuk memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain itu adalah perbuatan yang terpuji, yang sangat mulia. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa analogi ataupun perumpamaan yang mendekatkan kita dengan kefahaman yang lebih jelas. Sebagai contoh dalam infak ataupun membelanjakan harta, kita Allah menyebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang ditanam lalu tumbuh daripadanya sepohon pokok yang ada 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 buah pula. Itu perumpamaan betapa banyaknya pahala yang kita dapat daripada sumbangan yang kita beri secara ikhlas hati. Namun daripada ayat 261 surah Al-Baqarah tadi, dia ada perimbangan dengan surah yang lain. Allah menyebut selepas itu pada ayat 264 Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu batalkan, kamu hilangkan sedekah kamu itu dengan manni wal adha, dengan kamu ungkit-ungkit dan kamu cela-cela, kamu kutuk-kutuk. Perumpamaan ini sangat berat bagi kita orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita beri itu bagus dah dapat menolong orang lain. Tetapi masalahnya akhlak ataupun adab ketika memberi itu kita tak jaga. Pada ayat 263 ayat sebelum disebut tadi, Allah menyebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan juga keampunan lebih baik min sadaqah, daripada sedekah yang kita sedekah yang kita beri bersama dengan bil manni wal azza, dengan cela dan kutuk. Kadang-kadang kita begitu cantik,
tetapi adabnya kita tak jaga. Kerana kadang-kadang orang yang datang berjumpa dengan kita meminta sesuatu bantuan, orang minta sedekah dan sebagainya, minta bantuan, kadang-kadang kurang sedikit, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata kadang-kadang tentulah orang yang minta sedekah pada kita itu orangnya akhlaknya buruk sikit, kadang-kadang dia bercakap tu kasar, kadang-kadang awak minta duit pada kita, minta bantuan pada kita, tak gunakan kata-kata yang laras bahasa yang betul. Itu biasa berlaku. Tapi jangan sekali-kali, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata jangan sekali-kali dalam kita yang memberi ataupun menginfakkan ni, jangan kita selangi ataupun kita tunjukkan akhlak yang buruk. Sebab sebenarnya tujuan kita memberi pada dia adalah untuk sebagai satu perimbangan kepada si peminta tadi supaya dia nampak, oh begini rupanya akhlak orang yang memberi. Bukan sekadar dia beri tetapi dia puji, dia cakap dengan kata-kata yang manis, maka lebih mendekatkan dia kepada cara hidup Islam atau menyebabkan dia cara agar mereka ni lebih berusaha dan sebagainya. Maka sebab itulah Allah sebut, jangan sekali-kali kamu selangi ketika kamu menginfakkan sesuatu kepada orang lain itu dengan kamu cela-cela, kamu ungkit-ungkit, kerana seumpama kamu melakukan perbuatan ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak melakukannya kerana beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka Allah sebut, famathaluhu kamathali Safwan. Maka perumpamaan orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian dia ungkit-ungkit, dia cela-cela, dia kutuk-kutuk, apalah, pemalas dan sebagainya, dia kata pada orang minta, kamathali Safwan, seumpama batu yang licin, alaihi turab, atas batu tu ada tanah. Lalu turunlah air hujan pada batu licin ada tanah ni, maka tinggallah fatarakahu salda, maka kembali semula batu licin tadi tanpa tanah tadi licin balik. Maka jangan sekali-kali kita melicinkan sumbangan kita dengan kita ungkit-ungkit apa yang kita beri dan kita kutuk-kutuk orang yang meminta daripada kita. Itulah dia maksud batu licin, dan hati-hati, takut-takut dengan licin itu akan membuatkan kita tergelincir, jatuh. Betul. Jadi Salimah, kadang-kadang kalau kita memberilah, kita bagi kat keluarga ke, kawan-kawan ke, sahabat orang yang rapat, bagi tu baik dah. Tiba ungkit balik pula. Tak tahulah maksud ungkit tu apa. Hari itu ada bagi, hari itu kan bukan kita ke yang bagi kat awak itu, ini dan sebagainya. Jadi pandangan Salimah, okey ke tak? Bagus ke tak ungkit tu? Mungkin ungkit tu dia nak bagi seorang tu ingat-ingatkan ataupun tapi tak tahulah kan, kita pun susah nak judge niat orang. Tapi dengan ungkit itu adakah bagus ataupun simpan sajalah ungkitanmu itu? Kita memang suka bercakap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada Amy Sofia. Terima kasih juga kepada Ustaz atas jemputan pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita semua dapat bersama pagi ni untuk kita sama-sama muhasabah insya-Allah. Dan bab ungkit ni sebenarnya kita semua, saya tak tahulah orang lain, tapi saya buatlah, kita pernah buat, dan kita mungkin buat dalam keadaan kita sedar ataupun tak sedar. Tapi bila itulah Al-Quran datang sebagai petunjuk kehidupan dalam kehidupan kita ni, jadi bila kita nampak teguran daripada Allah, kita cepat-cepatlah berubah. Antaranya bab mengungkit ni lah. Mengungkit ni dengan macam-macam niat. Sebenarnya ada orang dia ulang balik sahaja tanpa niat apa-apa. Ada yang kadang-kadang nak mengingatkan orang yang diberi tu supaya sedar diri. Ada pula mengungkit tu memang untuk menyakitkan sebab orang tu memang tak ingat. Dan atas apa alasan sahaja kita mengungkit-ungkit pemberian tu, kena ingat satu perkara lah. Ini saya pesan pada diri saya sendiri juga. Apa yang kita dah buat, kita dah beri, kita dah infak, kita dah sedekah, kita dah sumbangkan, itu kalau kita buat kerana Allah, di sisi Allah Ta'ala dah tinggi dah ganjaran dia yang menunggu kita di akhirat kelak. Tapi tidak kira macam mana pun orang tu balas balik pemberian kita, tak ada efek pun pada pahala kita tu. Maksudnya kalau orang tu tak balas dengan terima kasih, tak mengenang budi lah apa dan sebagainya, dia tak efek pada pahala kita. Tapi akan efek pada pahala kita kalau mulut kita sendiri yang ungkit balik kan. Contohlah saudara kita tu, kita sponsor dia untuk belajar dari kecil sampai besar.
datang sampai dah habis belajar, dah kerja bagus semua, tak datang pun jenguk makciknya, pakciknya contohlah, ataupun kenduri kahwin tak ajak. Masa tu tiba-tiba syaitan jalankan jarum dia, sedangkan derma tu ataupun pemberian tu mungkin 15 tahun lepas, bukan ketika ini pun. Itulah tu tak sedar diri. Kita dulu tiap-tiap bulan bagi dia duit belanja, duit makan, duit belajar. Sampai tang kenduri tak jemput pun. Sedangkan benda kita sebut tu hal kenduri je. Bukannya hal perang, bukannya hal kena bunuh dan sebagainya. Tapi habis pahala kita disebabkan kita tak dapat tahan sikit. Mulut kita sakit hati sebab orang tak jemput kenduri. Akhirnya dekat padang mahsyar, ya Allah, aku ni sponsor dia 10 tahun. Mana pergi? Mana pergi 10 tahun ni aku sponsor anak saudara aku ataupun adik-beradik kita dan sebagainya. Bukankah kamu dah sebut dekat dunia dulu? Dah dapat dah lah. Semua orang dah tahu dah. Kan? Jadi tak adalah sebab Allah Ta'ala sepaham saya maha cemburu. Jadi jangan sekutukan Allah dengan apa pun. Kita buat kerana Allah, maka orang ingat, orang tak ingat, orang hargai ataupun tidak, mungkin susah, saya faham. Tapi itulah ganjarannya, insya-Allah. Kan kadang-kadang itu kalau yang saudara mara kadang-kadang kan, kita dengar orang lain punya infak. Contoh kan, kita dengar, akak tu derma 2,000 kat masjid tu tiap-tiap bulan. Rupanya kita ni derma lagi banyak. Dah 5 tahun dah derma. Tapi diam, tak cakap ke orang kan. Tiba-tiba rasa nak setan datang kan. Bagusnya akak tu derma 2,000 tiap-tiap bulan pula tu. Dia kita dengar macam kan. Akhirnya, saya derma lagi banyak sebenarnya. Tapi tak cakap ke orang. 5,000 saya belajar. Habis. Astaghfirullahalazim. Jadi, rupanya syaitan ni Ustaz, dia nak masuk pintu tu, pintu jalan dia masuk pintu lah, tu, dia mula-mula dihalang kita buat baik, kita lawan, kita buat baik. Okey, dia buat kita ada 7 kan pintu syaitan, antaranya adalah bila kita dah buat, nanti dia wujudkan riak. Kalau tak wujudkan riak pun nanti dia bagi kita rasa kita baik daripada orang lain. Dia buat kita rasa nak orang dengar. Padahal awalnya kita buat kerana Allah dah. Jadi kita buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang bermanfaat supaya bila kita buat sesuatu, kita dapat jaga, lindungi amalan-amalan kita tu moga-moga kekal sampai akhirat. Walaupun RM1, walaupun 50 sen. Kan, apatah lagi banyak. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kadang-kadang bukan nak ungkit. Tapi kita nak bagi tahu, kita nak ajak supaya orang pun buat macam kita. Saya ni tiap-tiap bulan 5,000 tak kurang bagi kat masjid. Supaya kita nak bagi semangat kepada orang, kepada Salimah bagi 7,000 pula. Tapi macam mana tu bentuk dia? Adakah bagus kesedaran yang telah dipupuk oleh saya itu? Saya nak berehat seketika Ustaz dan juga Salimah, para penonton. Kita kembali selepas ini. Di sana ada kumpulan-kumpulan yang mendakwa bahawa Imam Mahdi telah muncul. Bahkan ada yang mendakwa diri mereka adalah Imam Mahdi, kejahilan terhadap agama. Walaupun akan ada orang-orang cerdik pandai tapi dalam bidang lain, tetapi orang akan menjadi jahil dalam bidang agama. Ada situasi yang lebih dahsyat daripada itu yang mungkin belum lagi berlaku di negara kita tapi telah berlaku di negara lain. Kecacatan atau keaiban yang membolehkan seseorang pasangan itu menuntut fasakh, iaitu pemisahan atau pembubaran perkahwinan mereka. Namun dalam masa yang sama, perkara macam ni dia bukan perkara yang wajib. Bukan maksud kalau berlaku je, kena minta fasakh. Kena faham tu. Kan? Sebab tujuan asal perkahwinan adalah cinta itu. Persetubuhan atau penyakit atau tak penyakit itu atas kita. Ada orang dicipta kereta elektrik, kenderaan elektrik. Kepakaran, siapa yang bagi? Allah. Yang pakar macam mana pun, tapi dia tak boleh nak memikirkan macam mana nak melintas titian sirat dengan selamat. Tanda Allah benci,
pada satu-satu hamba, di saat itu Allah lekakan dia dengan dunia. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita hidup sekarang ini tidak akan kekal selama-lamanya. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita. Tidak ada satu amalan walau sekecil mana, sama ada yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dihitung, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jomlah kita pergi musolah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap. Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillahi ta'ala dibina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan musolah Raudah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum semua para penonton. Kita sedang berbicara tentang batu licin. Kalau daripada tadi gapo dia batu licin, rupa-rupanya batu licin ini telah termaktub, tertulis dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan yang membangkit-bangkit dan perlakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amal sedekah oleh kerana membelajarkan harta kepada hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ustaz baca dah tadi, tapi Imi nak bagi apa tekan sikit Ustaz. Maka bandingan itu ialah orang seperti batu licin yang ada di tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu ditinggalkan bersih licin, tak boleh naik gapo, tak boleh nak tumbuh gapo. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Suratul Baqarah. Ustaz baca dah tadi. Ya dah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak sambung sikit dengan Salimah. Salimah, I ni kalau bagi tak kurang RM10,000. Jomlah kita bagi. Wah, gitu RM10,000. Okay, jadi apakah maksudnya, kita bukannya sebenarnya nak menunjuk-nunjuk ataupun nak riak, tapi barangkali tutur kita tu yang kita tak tahu sebenarnya Tak perasan. Tak perasan. Jadi macam mana? Okey, ada hadis yang saya tak hafal tapi saya minta izin baca sikit. Antara 7 mereka yang akan dinaungi Arash. Okey, iaitu seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Maknanya tangan yang tak ada mulut tu pun sesama tangan kiri dan kanan tu pun tak tahu, apatah lagi lidah kita nak sebut-sebut pula apa yang kita beri. Jadi kalaulah dekat luar sana ada yang rasa macam nak bagi awareness, nak inspire orang, nak bagi semangat supaya orang lebih ramai bersedekah, which is saya dan kawan-kawan pun biasa buat benda tu kan. Macam kita kutip dana untuk Palestin, untuk Masjid Raudah. Kita tak payah cakap lah kita derma berapa. Kita ajak aja, jom sama-sama kita derma untuk masjid sekian-sekian, untuk Palestin, untuk saudara mara kita dan untuk orang susah dan sebagainya, tanpa kita kod pada diri kita. Dia mungkinlah kita boleh jaga hati kita masa kita sebut tu. Tapi macam saya kata tadi,
setan selagi mana kita tu ada nafas, selagi tu dia takkan putus asa. Selagi nafas dihela, selagi itu tak terputus. Tak datang sakaratul maut, dia akan usaha. Benda yang 15 tahun lepas, benda 20 tahun lepas pun, dia akan bagi juga untuk kita rasa triggered supaya nak sebut juga. Jadi bertahanlah semua. Pertahankan apa yang kita dah bagi tu dah lah tak banyak mana pun. Yang tak banyak tu pula tergadai-gadai gitu kan. Na'udzubillahi min zalik. Jadinya itu antara yang suami saya ajarkan. Dulu pun saya selalu sebut benda-benda gitu jugalah. Contohlah kita belajar dekat kelas. Untuk tahajud misalnya kan. Kalau bukan sedekah pun untuk tahajud. Lepas tu kita pun buat. Lepas tu kita rasa beza. Lepas tu kita share dekat Instagram. Saya pun buat gini. Lepas tu suami saya tegur. Jangan banyak aku. Kalau kita nak ajak orang, kita ajak. Mari. Kan, bagi tahu kelebihan, bagi tahu fadilat, bagi tahu pahalanya apa ataupun ruginya orang yang tinggal tanpa kita kut pada diri sendiri. Bukan sebab benda tu salah, haram dan sebagainya, tapi takut kita tu lemah, tak dapat nak jaga hati. Para ulama pun kan bersorok-sorok sampai ada yang intai apa Sayyidina Abu Bakar buat tu kan, nak sedekah. Sayyidina Umar tengok rupanya sedekah pada orang yang miskin kan. Jadinya sampai tahap begitu sekali, sedangkan diorang tu best friend. Apatah lagi kita yang orang kata apa, bukanlah sahabat seperti para sahabat yang dijanjikan syurga. Banyaklah kerja kita kan. Jadinya mudah-mudahan kita dapatlah tiru para sahabat ataupun mereka-mereka yang soleh dalam menjaga amal kan, insya-Allah. Dan Ustaz sebenarnya bila tajuk batu licin Ustaz rasa macam, dan ayat ni sebenarnya kita duk baca. Kita duk baca tapi tak tahu itulah dia, Allah Tuhanku ampunkanlah dosaku. Jadi sebenarnya Amy, sebab tu bila Amy quote balik, sebab apa? Kita duk baca ayat ni, Amy ingat lagi ni, cik masyi lah konon-konon kan. Masyi. Tapi ya Allah tak tahu sebenarnya ini cerita berkenaan batu licin supaya jangan kita menjadi batu licin. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz dalam masyarakat ini contohnya kan, tak tahu ke yang buat yang turap jalan kat Musalla Raudhah tu Amy lah tu. Tu jalan Amy tu, Ustaz buat nama Amy Ustaz. Jangan tak berbohong. Jadi sebenarnya Amy bagus. Amy nak ajak kepada orang, jomlah sama-sama kita turap jalan. Ni tak turap lagi kan Musalla Raudhah. Jadi bagaimana Ustaz? Kita nak mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tetapi janganlah sampai kita menjadi batu licin yang mana batu itu ditimpa hujan pun tak tumbuh apa-apa. Barangkali agaknya lumut pun tak nak tumbuh kepada batu licin itu. Licin sangat. Licin sangat. Tergelincir lagi Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Betul lah, sebab tu ayat tu tadi sebut seumpama ria'an nas, kita riak pada manusia. Dia punya key point ialah riak, menunjuk pada manusia. Sebab itulah Imam An-Nawawi ketika membahaskan hadis Nabi al-jahiru bis sadaqah kal jahiri bil Quran. Orang yang menzahirkan sumbangan sedekah dia seumpama orang yang menzahirkan bacaan Al-Quran. Begitu juga orang yang menyembunyikan sedekah seumpama orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran. Dalam perbincangan ini panjang jugalah Imam Nawawi bahaskan. Dia ada satu point dia, key point dia. Jika sekiranya kalau kita nak sumbang atau kita nak baca Quran secara terang-terangan, orang nampak dia punya mock check dia bapak besar meja contohnya. Satu perkara yang penting ialah biar kita sumbang banyak mana kan orang nampak, tapi hati kita tak terkesan daripada apa yang kita sumbang. Tapi kalau kata kita rasa riak dengan sebab kita tunjuk, maka eloklah kata Imam Nawawi kita sembunyikan. Maka sebab itulah kita ni lemah, sebab kata Salimah tadi kan. Kita ni tahu kita ni lemah, pantang kena puji sikit. Orang sebut sikit, alah sumbang baru RM50 tapi dia punya kembang lubang hidung dia lain macam. Jadi kalau kita rasa macam kita tak tahan riak, tak tahan godaan, jadi elok sorok-sorok. Tapi kalau kita jenis kulit tebal macam kereta kebal, memang tak ada masalah. Jadi nak bagi sumbangan secara terang-terangan bagus, sebab di situ kata Imam Nawawi kita dapat tonjolkan tentang satu kebaikan yang orang mungkin tak tersentuh bila dia tak tahu. Bila tengok orang buat, dia tu walaupun nampak macam muka kerek, muka pecah rumah, tapi rupanya baiknya orang. Kalau macam tu okey, tapi kalau rasa kejap lagi kalau aku tunjuk ni memang riak lah, tu sah-sah riak, baik tak bayar. Macam tu maksudnya.
Maknanya kita kena ketuk diri, tanya hati. Ya, betul. betul. Dan Ustaz, difahamkan kalau tengok tadi ada jalan yang tak turap lagi, yang air tu macam mana dah berfungsi, dah boleh kita guna minum ke belum, elektrik semua dah okey ke. Jadi bagaimana hari pagi ni kita nak ajak semua untuk sama-sama kita bantu turap jalan, kita bantu aliran air dan juga elektrik tu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mi. Nak beritahunya 2 hari lepas kita dah tambah kapasiti aircon 5 horsepower, kita tambah 4 buah aircon lagi dalam musalla. Kemudian sekarang ni kita nak turap keliling ni 40,000 ni, tak ada lagi ni yang sumbang 40,000 ni buat masa ni. Tapi harap-harap ada lepas benda ni kan, Amy kan. Kemudian elektrikal kita hampir siap, tapi bayaran tu 20,000 berbaki kepada kontraktor tu belum dapat dilunaskan lagi sebab kerja pun tak siap lagi. Kita sedang mengumpul dana insya-Allah. Kemudian tube well ataupun telaga tiup yang kita gali, kita dah dapat pengesahan dia punya air itu bersih daripada Jabatan Kimia dan satu syarikat yang agak terkenal jugalah memberikan dia punya result dia, memang air itu bersih baik untuk diminum. Cuma kita belum cukup duit untuk dibotolkan sebab nak botolkan ni kerja dia agak renyah dan mahal, alat-alat dia agak mahal. Tank pun kita belum beli lagi. Kita perlukan lebih kurang 70,000 lagi untuk selesaikan air ni. Sebab ramai dah mengungut, Ustaz, telaga dah ada, kenapa tak dapat kami guna air lagi? Kita kata duit tak cukup lagi sebab kita perlu fokuskan kepada bangunan. Sebab kita nak dapat CCC ataupun CF dalam masa yang terdekat. Jadi kita kena fokuskan bangunan yang ada dalam drawing tu yang perlu kita siapkan segera. Lepas tu barulah boleh kita fokuskan kepada yang lain-lain yang kita ada tambah-tambah sikit tu lah. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan semua rasa nak turut serta bersama dengan Musalla Ar-Raudah, bersama dengan saya, bersama dengan kami, marilah, ada sikit lagi ni, tak banyak dah, ada 100,000 lebih lagi kita perlukan. Inilah modal yang kita nak kena simpan untuk kita ambil dia punya keuntungan di akhirat esok, di syurga esok. Yang mana membina masjid ni pahala dia besar. Seumpama kita membina mahligai kita sendiri di syurga esok. Nabi sebut, siapa bina kerana Allah akan sebuah masjid, walaupun kecil dia sarang burung. Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Jadi mari sama-sama kita rebut peluang untuk dapatkan habuan kita di akhirat esok. Tapi ialah betulkan niat kita lillahi ta'ala. Kita niatkan Allah Ta'ala kerana nak dekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah Allah akan beri ganjaran terbaik. Percayalah, tak akan rugi kita. Itu dia, insya-Allah bila dengar berkenaan dengan Musalla Ar-Raudah ni, masa kalau kita bantu untuk turap jalan, mudahkan jalan ke Musalla Ar-Raudah, pastinya Allah mudahkan jalan kita ke jannah. Bila kita cahayakan Musalla Ar-Raudah dengan pertolongan untuk biaya elektrik dan sebagainya, moga Allah cahayakan kita dunia dan akhirat. Jika kita bantu untuk orang minum air yang kita gali tu kan Ustaz di Musalla Ar-Raudah, moga Allah hilangkan haus kita di akhirat kelak. Allahu akbar, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga Salimah. Masya-Allah, saya ni kalau orang datang pagi-pagi ni, saya memang itulah, kalau ada saya bagi RM1 2. Sebab pagi-pagi kan Ustaz kan datang ke studio dan sebagainya, insya-Allah. Bagi minum air depan tu. Sama. Ya Ustaz, jazakallah khairan katsira dan juga Salimah jazakillah khairan katsira di atas kesudian bersama dengan kami berpagi-pagi. Moga barakahnya. Amin. Barakallahu fiik Salimah, dan barangkali moga dengan kehadiran Salimah ini insya-Allah moga ada manfaatnya kepada orang. Ya Rabb. Dan kita kembalikan kebaikan itu kepada semua, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Salimah dan Al-Fadhil Ustaz dan kepada semua batu licin. Semoga kita tidak menjadi batu licin, muka licin tak apa kan? Jadi batu licin. Insya-Allah. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Usran Nisa bersama Al-Fadhilah Ustaz Muzayyanah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas kemenangan Berita Al-Hijrah, Buletin TV terbaik dan wartawan TV terbaik dianugerah Sri Angkasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya tak sangka ini first attempt saya dan saya hantar 2 tercalon. Terima kasih kepada Bilik Berita TV Al-Hijrah dan juga TV Al-Hijrah. Kami tak ramai tapi kami ada. Terima kasih. Kejayaan ini adalah hasil komitmen tanpa henti seluruh pasukan Berita Al-Hijrah dalam menyampaikan berita yang jujur dan berintegriti. Alhamdulillah, terima kasih atas anugerah ini. Macam Syibah tadi, saya pun tak sangka hari ini 2 anugerah Berita Al-Hijrah
dapat untuk makluman kami di TV Al-Hijrah, kami bukan saja ada program agama yang berkualiti, kami juga banyak berita-berita menarik untuk anda. Terusan sokongan kepada TV Al-Hijrah. Terima kasih. Terima kasih atas sokongan berterusan daripada penonton setia TV Al-Hijrah. Semoga berita Al-Hijrah terus maju menjadi pilihan utama dan memberi manfaat kepada umat. #Jom tonton TV Al-Hijrah. I call everyone here to raise our hands and pray for our brothers and sisters in Palestine. Ya Allah, help and protect the people of Palestine. Ya Allah, ease their pain and suffering. Ya Allah, bestower of mercy, bestow your mercy on them. Ya Allah, we complain to you, Ya Allah. We have seen our brothers and sisters under occupation and oppression.